Anda mungkin tak percaya apa yang terjadi dalam politik Sabah. Cubaan menjatuhkan kerajaan, langkah Kinabalu dianggap pengkhianatan terbesar kepada rakyat. Saksikan pendedahan penuh Adun Kunak yang bakal membuka mata kita semua. Disclaimer, berita ini adalah berdasarkan laporan Astro Awani bertarikh 13 Ogos 2025. Kota Kinabalu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kunak Nur Azlinah Arif menyifatkan percubaan menjatuhkan pentadbiran Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor menerusi langkah Kinabalu sebagai pengkhianatan terbesar kepada rakyat negeri itu. Beliau berkata, rakyat dan ahli parti warisan kecewa apabila perpaduan yang dizahirkan di Putrajaya melalui perjanjian persefahaman MOU pada 16 Disember 2022 gagal diterjemahkan di Sabah. Ketika itu, kami berharap semua pemimpin besar bersatu hati mengetepikan kepentingan peribadi atau parti dan meletakkan rakyat sebagai keutamaan. Namun malangnya, yang berlaku sebaliknya, percubaan menjatuhkan pentadbiran Hajiji menerusi langkah Kinabalu, katanya seperti yang dilaporkan FMT. MOU berkenaan ditandatangani Hajiji yang mewakili Gabungan Rakyat Sabah GRS, Presiden Warisan Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mewakili Pakatan Harapan PH, Pengerusi Barisan Nasional BN Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan Pengerusi Gabungan Parti Sarawak GPS Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Percaturan politik awal Januari 2023 yang diketuai Muhammad Syafiee dan Pengerusi BN Sabah Datuk Seri Bung Mokhtar Radin itu gagal selepas tidak mendapat sokongan yang mencukupi. Malah Kenam Adun UMNO menyokong Hajiji. Hajiji terus kekal sebagai Ketua Menteri dengan sokongan Adun GRS dan PH, manakala Bung Mokhtar digugurkan daripada jawatan Timbalan Ketua Menteri. Nur Azlinah mendakwa langkah Kinabalu hanya bertujuan memberi laluan kepada pemimpin tertentu dalam warisan mendapatkan jawatan, memandangkan parti itu dijanjikan 4 atau 5 kerusi kabinet Sabah sekiranya rampasan kuasa itu berjaya. Secara peribadi, saya bersyukur usaha itu gagal kerana tidak mencukupi quorum untuk menyokong usaha menjadikan Presiden Warisan sebagai Ketua Menteri. Ramai adun, terutama dari BN dan PH, tidak bersetuju serta memilih mengekalkan kerajaan sedia ada, katanya. Beliau yang meninggalkan warisan pada 6 Februari 2023 menyifatkan episod itu sebagai kemuncak perjuangannya dalam parti tersebut yang disertainya sejak ditubuhkan pada 2016. Hajiji melayan semua adun secara adil termasuk saya yang baru menyertai GRS, tiada lagi pengalaman menunggu Ketua Menteri lebih 8 jam, katanya, sambil memuji usaha Hajiji menyelesaikan isu rakyat tanpa banyak retorik. Nur Azlinah turut mempersoalkan ura-ura kerjasama antara warisan dan BN pada pilihan raya negeri PRN akan datang. Sedangkan Muhammad Syafiee sebelum ini mengumumkan parti itu akan bertanding secara solo di 73 kerusi Dewan Undangan Negeri. Ketika mula menyertai parti itu, antara doktrin yang ditanamkan adalah menjatuhkan BN. Namun kini, mereka dikatakan sanggup bekerja sama dengan musuh untuk mengejar kuasa, katanya.
Berdasarkan rujukan daripada Wikipedia, krisis politik ini sebenarnya dikenali juga sebagai 2023 Sabah Political Crisis atau Kinabalu Move. Ia bermula pada 6 Januari 2023 semasa BN Sabah menarik sokongan terhadap Hajiji, tetapi cubaan itu gagal sepenuhnya dan kerajaan GRS berjaya bertahan. Pada 25 Mei 2023, Dewan Undangan Negeri meluluskan Undang-Undang Anti Perpindahan Parti Anti-Switching Parties Law yang menjadi penanda kepada keputusan akhir situasi itu. Ia memperlihatkan keinginan untuk menghentikan budaya lompat parti dan memperkukuh kestabilan politik negeri. Kini, persoalan hangat timbul. Meskipun Muhammad Syafi'i pernah mengumumkan warisan akan bertanding secara solo di 73 kerusi DUN, kini timbul pula ura-ura kerjasama dengan BN untuk menghadapi pilihan raya negeri PRN akan datang. Nur Azlina mempertikaikan konsistensi warisan, memetik, ketika mula menyertai parti itu, antara doktrin yang ditanamkan adalah menjatuhkan BN. Namun kini, mereka dikatakan sanggup bekerja sama dengan musuh demi kuasa. Ini menimbulkan persoalan sama ada prinsip perjuangan warisan sudah terhakis demi kuasa politik semata. Apakah benar langkah Kinabalu lebih kepada perebutan kuasa dalam warisan dan UMNO bukan demi kebajikan rakyat? Apakah wajar untuk parti seperti Warisan yang pernah menentang BN kini dikatakan berkompromi dengan BN demi strategi pilihan raya? Bagaimana pandangan anda terhadap undang-undang anti lompat parti? Adakah ia cukup untuk memastikan kestabilan atau hanya sekadar cakap kosong? Apakah mesej adun seperti Nur Azlina yang bersuara secara terbuka juga keluar parti memberi isyarat bahawa peralihan politik di Sabah sedang berubah wajah? Dan yang paling penting, adakah integriti dan kepercayaan rakyat Sabah sudah hampir hilang sepenuhnya akibat permainan politik seperti ini? Jangan terlepas episod seterusnya. Komen di bawah pendapat anda sendiri. Siapa sebenarnya yang diuntungkan dari langkah Kinabalu dan adakah warisan kini sudah hilang arah? Jangan lupa like, share dan subscribe channel kami untuk liputan Sabah yang lebih mendalam. Sekian, kita jumpa lagi.